pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustadz Muhammad Hasbi bin Abdurrahman selaku pensyarah bagi kumpulan kuliah B bagi kursus HMS 3053 yaitu Moral dan Akhlak dari Perspektif Agama. Saya Rio Zero Tambuifung, pemegang kad metrik D2019 1089 387, pelajar semester 3 dari kos ISMP Pendidikan Moral dengan Kepujian. Pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan peranan agama-agama dan kepercayaan dalam menangani permasalahan isu moral dan akhlak di Malaysia. Peranan agama Islam dalam menangani permasalahan isu moral dan akhlak di Malaysia. Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan rujukan utama bagi agama Islam dan terdapat 3 elemen penting dalam agama Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah merujuk kepada asas-asas kepercayaan dan ibadah, pemikiran dan tonggak kepada perjalanan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Manakala syariah pula merujuk kepada peraturan dan hukum, hakam kehidupan, pembeza antara kebenaran dan kebatilan, dan seterusnya ialah akhlak, yaitu merujuk kepada asas-asas moral dan tindakan dan kelakuan manusia. Peranan agama Buddha dan Hindu dalam menangani permasalahan isu moral dan akhlak di Malaysia yaitu Pancasila, menghindari dari membunuh makhluk yang hidup bagi menanamkan sifat penyayang dan belas kasihan, bersifat jujur dan tidak mengambil atau merampas hak orang lain secara tidak sah, tidak mengadakan hubungan sulit antara lelaki dan perempuan ataupun berzina, dan perkara yang merosakkan moral remaja. Bercakap benar, jujur, dan boleh dipercayai dan tidak memfitnah, tidak memakan dan meminum benda yang memabukkan dan merosakkan akal yang sehat. Seterusnya ialah yamas, satya bermaksud amanah, ahimsa bermaksud fikiran betul atau ikhlas, aparigraha murah hati, atesya jujur dan tidak menghasut, brahmacirya mulia rohani dan jasmani. Seterusnya ialah niyamas, saucha bermaksud suci, gerak, laku atau sikap baik, tepaha bermaksud sifat sabar dan bantu-membantu, Radiha bermaksud ikhlas dan dermawan, Saudhaya berdisiplin dan berilmu, Sentosa puas hati dan hormat menghormati. Peranan agama Kristen dalam menangani permasalahan isu moral dan akhlak di Malaysia ialah melalui New Testament, yaitu mengutamakan etika, Yesus sebagai teladan, jangan menipu, mencari keredahan Tuhan, mencintai jiran, cintai orang lain seperti diri sendiri, jangan tamak, menjelaskan kebenaran, dan jauhi 7 perkara haram, dan jangan menghina orang lain. Peranan kepercayaan Konfusianisme dalam menangani permasalahan isu moral dan akhlak di Malaysia. Terdapat 5 kebaikan yang dimaksudkan ialah Ren, yaitu pangkat tertinggi dalam kehidupan dan standard moral yang mutlak. Ren membawa maksud perikemanusiaan yang merangkumi beberapa perkara seperti berikut. Yang pertama ialah bersopan santun, kesopanan dan ketinggian budi bahasa seseorang menjadikan dia dihormati dan dihargai. Kedua ialah hati terbuka, berlapang dada dan mendengar pandangan orang lain dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga ialah kebolehpercayaan, kejujuran, dan sifat amanah yang terpuji. Dan yang keempat ialah ketekunan, yaitu lambang kepada kejayaan dalam setiap lapangan kerjanya. Dan yang terakhir ialah bersifat lemah lembut. Pandangan tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang moral dan akhlak. Tokoh yang pertama ialah tokoh Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam Ilya Ulam al-Din dengan menekankan keutamaan ilmu dan mengajar, ilmu yang menunjukkan seseorang ke arah yang benar. Perkara mencari ilmu ini diberikan penekanan oleh Al-Ghazali dalam Ilya sebagai perkataannya,
Kewujudan yang paling mulia di dunia adalah jenis manusia, dan bagian yang paling mulia dari hakikat manusia ialah hatinya. Guru bekerja menyempurnakan hati, membesarkan, membersihkan, dan menuntun dekat kepada Allah SAW. Maka di satu pihak mengajarkan ilmu adalah ibadah kepada Allah, dan di pihak lain merupakan khalifah di sisi Allah SAW, karena manusia salah satu sifat-sifatnya ialah paling khusus. Ilmu juga laksana bendahari bagi jiwa benda yang disimpannya. Pandangan ini berdasarkan aspek intelek mencukupi penekanan kepada hati yang harus dibersihkan dan dituntun dengan ilmu pengetahuan. Ilmu diperoleh melalui akal. Mengikut Al-Ghazali, manusia mempunyai kemuliaan daya fikir, yaitu akal fikiran sebagai sumber ilmu, tempat berkumpul, dan juga dasarnya melalui ilmu manusia dapat memperoleh kemuliaan sama ada di dunia maupun di akhirat. Beliau membagikan daya fikir akal kepada 4 peringkat. Yang pertama ialah daya fikir adalah akal yang membezakan manusia dengan hewan. Yang kedua ialah daya fikir, yaitu pengertian yang timbul pada anak-anak dalam usia tertentu. Ketiga ialah ilmu yang diperoleh daripada latihan dan pengamalan. Dan yang keempat ialah pengetahuan yang berbentuk naluri, yang berkemampuan mengetahui sebab-sebab dari setiap persoalan. Tokoh yang kedua ialah Socrates, adalah seorang tokoh yang penting, yang pasti memulakan asas bagaimana manusia menilai dunia di sekitar mereka. Ide-ide Socrates berbentuk falsafah pendidikan dan berfikiran logik. Salah satu fakta yang paling penting tentang Socrates ialah ia membantu mengembangkan banyak ide-ide tentang logik dan nilai moral, apa yang benar dan bagaimana untuk membantu seseorang mengatasi masalah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Socrates adalah seorang ahli falsafah dari Yunani. Dia hidup antara tahun 469 hingga 399 sebelum Masehi di Athens. Beliau adalah seorang pemikir ulung yang mewarisi pekerjaan bapaknya sebagai seorang pengukir. Socrates bolehlah dianggap sebagai bapa ataupun pengasas kepada ilmu akhlak. Beliau sendiri dikatakan sebagai seorang yang berhati mulia, rajin, bijaksana, berani, sederhana, dan adil. Contoh yang sesuai berkaitan dengan agama Islam dalam membentuk akhlak dan moral manusia. Contohnya ialah salah satu cara agama Islam dalam membentuk akhlak dan moral manusia ialah dengan mengaplikasikan sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan seharian, yaitu al-sidik, yaitu bermaksud membawa kebenaran ataupun menjadi seorang yang jujur. Khususnya ialah amanah, berarti seseorang yang bertanggung jawab dan menepati janji. Tabligh, yaitu menyampaikan wahyu seperti menyampaikan peringatan dan kabar gembira bagi setiap umatnya melalui dakwah. Fatona ialah seorang yang haruslah cerdas secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Contoh yang sesuai berkaitan agama Kristen dalam membentuk akhlak dan moral manusia ialah dengan mengemukakan 10 nilai moral yang mesti dihayati oleh penganut Kristen. Antaranya ialah mempercayai Trinity, konsep Sons of God, Father of God, dan Roh Kudus. Kedua ialah tidak menyembah patung atau berhala yang menyerupai objek di langit dan di bumi. Ketiga ialah tidak menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Keempat ialah tetaplah ingat dan menyucikan hari Sabat. Yang kelima ialah menghormati ayah dan ibu. Yang keenam ialah jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina dan melakukan maksiat. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berdusta. Dan yang kesepuluh, jaga hak jiran dan hak orang lain.